Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak maklum ada teknikal, masalah teknikal insya-Allah, tapi ala kulli hal kita sambung perbahasan kita pada hari ini yang berbicarakan tentang tayammum. Saya sebutkan tadi bukan hanya kerana kalau seorang tu ada air, tapi ada sebab dia kena tayammum. Di antaranya kalau sekiranya ada di anggota-anggota badan dia, khususnya kalau anggota wudu atau anggota badan yang menyebabkan dia ada hadas besar, yang patutnya dia tak mandi mesti meratakan seluruh badan, tapi tak boleh sebab ada luka atau ada sesuatu yang tak boleh kena air yang boleh mudaratkan, maka dia kena gantikan dengan tayammum. Begitu juga kalau ada balutan yang disebut dengan sahibul jabirah, iaitu yang ada balutan pun mesti digantikan dengan at-tayammum. Itu nanti insya-Allah kita akan perhalusi. Cuma hari ini insya-Allah ataupun sekarang ini kita akan sama-sama mempraktikkan bagaimanakah cara bertayammum. Kita dah sebutkan sebelum ini, tayammum itu mestilah menggunakan debu tanah. Sebab makna tayammum itu adalah menyapu debu tanah ke anggota tayammum, iaitu wajah dan juga tangan hingga ke siku dengan syarat yang tertentu. Itu makna tayammum. Jadi bermakna alat yang mesti digunakan untuk bertayammum adalah dalam bahasa Arab disebut dengan sa'id, iaitu sa'idan tayyiba, iaitu debu tanah yang suci. Jadi debu tanah ni kita nak dapat mana? Sekeliling kita ada tanah. So tanah-tanah itu yang pastilah di situ ada debunya. Ya. Yang tak ada debunya tanah liat. Tanah liat yang apa namanya? Tanah liat tu lah memang tak ada debu lah. Dia memang tanah tu tak ada debu. Ataupun kita kata batu. Batu yang mana dia batu yang licin tu tak ada debu. Tapi kalau tanah-tanah yang lain pastilah ada debu-debunya. Maka tanah-tanah itu boleh untuk digunakan untuk bertayamum. Contoh seperti debu tanah yang ada di hadapan saya ni. Ni tanah merah ni. Ada debunya. Ya, ni tanah merah ni. Ada debunya. Jadi bagaimana nanti kita nak bertayamum? Mari kita tengok. Pertama adalah kita kena mencari tanah lah. Cari tanah dulu. Sama ada kita cari tanah dan kita ambil tanah tu kita bawa macam ni, boleh. Atau direct terus ke tanah tu. Contohlah kita kata kita pergi tu ada tanah, kawasan tanah. Maka kita pun pergi dekat tempat tu, kita terus duduk kat situ. Kemudian teruslah ketika itu kita memindahkan debu tanah yang berdebu itu, ambil tebunya ke tempat anggota tayammum tu. Sebab tu kita kata daripada kita tengok dia punya rukunnya itu adalah memindahkan debu tanah itu, iaitu memindahkan ke anggota tayammum. Jadi macam mana pindahkannya? Di antaranya dengan menggunakan kedua telapak tangan kita. Menggunakan kedua telapak tangan kita. Jadi dua telapak tangan kita ini kita gunakan apabila ada tanah di hadapan, maka kita tengok tanah ni adalah yang kasar-kasar, iaitu batu-batu dia. Ada yang kecil-kecil halus-halus, maka ada debu-debunya. Macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali, kita alih yang besar-besar ni. Yang besar-besar ni kita alih lah. Supaya dianya lebih mudah kita nak menepuk ke atas tanah tersebut. Takkan kita nak tepuk kat tempat yang ada batu besar ni, jadi tak kena seluruh daripada kita punya tapak tangan. Kita alihkan. Alihkan, rata-ratakan. Betul-betul. Kemudian, kita dah boleh mula untuk nak memindahkan debu yang ada di tanah ini ke anggota at-tayammum. Macam mana? Iaitu bismillahirrahmanirrahim, dengan kita menepuknya. Kita pun letakkan tapak tangan kita ke atas tanah ni. Apabila kita letakkan mana kita ni, atau kita tepukkan macam ni, sudah memadai dah. Tak payah gosok-gosok. Macam ni, angkat. Angkat ni maknanya adalah debu yang pasti ada di tapak tangan kita, dan kita hendaklah dia tepukkan dia supaya batu-batu yang kasar, pasir-pasir yang kasar tu jatuh. Tinggallah debu-debu yang ada. Tak nampak pun debunya. Kita tak nampak tapi pasti ada debunya. Yang ini yang disebutkan daripada debu-debu tanah. Dia tidaklah mesti nak kena ada warna merah. Lepas tu kita pergi kat muka jadi merah. Bukan itu maksud debu. Yang dimaksudkan dengan debu tanah, yang mesti kena ada
dia punya warna ataupun bentuk dia. Boleh. Jadi apa namanya, apabila kita tepuk tadi, kita tepukkan dia sekali dan kita angkat dan kita tepukkan seperti ini supaya jatuh batu-batu yang kasar, bermakna adalah tinggal debu-debu yang ada di tapak tangan. Inilah debu dia. Okey. Kenapa kita tepuk seperti ini? Supaya kita tak bersentuhan di antara tangan ni dengan tangan ini. Kerana apabila bersentuhan, dia menjadi mustakmal. Ini dah digunakan. Jadi oleh kerana itu, biasanya kita akan buat seperti itu. Kita tepukkan, kemudian kita hentakkan supaya jatuh daripada pasir-pasir yang kasar atau batu kasar tu. Maka ini debu. Maka kita mulakan untuk nak meletakkan di wajah. Macam mana? Bismillah. Maka apabila kita letakkan di wajah dan ratakan, maka kita kena berniat. Apa dia? Sahaja aku bertayamum kerana Allah. Itu paling simple lah. Atau saya bertayamum untuk membolehkan solat, kerana tayamum tidak mengangkat hadas, tetapi tayamum adalah untuk membolehkan seorang itu solat. Yang apabila ada air, maka terbatallah tayamumnya, maka dia kena berwuduk untuk mengangkat hadas. Tapi kalau tak ada, maksudnya dia bertayamum untuk membolehkan seorang solat. Jadi minta maaf sekali lagi ulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ni senang untuk nampak, supaya kita nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rambut ni apa namanya, sekarang ni kan apa, PKP nak pergi gunting rambut ni, kadang-kadang kita pun risau. So rambut jadi, tapi kenalah jaga rambut tu. InsyaAllah. Jadi kenalah jaga rambut. Sebab tu alhamdulillah ada shampoo. Sekarang ni guna shampoo apa? Garlic tu lah, yang apa namanya, bawang putih tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Nampak macam muda lah kan. Baik, ala kulli hal. Baik, kita tepuk bismillah. Kemudian kita tepukkan supaya jatuh yang kasar-kasar. Kita pun letakkan di wajah dan kita ratakan. Selesai. Tak perlu sebenarnya. Ini kena faham. Cukup. Kerana dia bukanlah mesti digosok-gosok, kerana sudah memadai dengan diratakan. Sudah. Jadi mungkin adalah kita kata macam tak kena semua betul-betul. Tidak, sudah memadai dah. Yang penting kita cuba ratakan dah. Maka itu sudah memadai. Hatta tidaklah perlu sampai ke kulit seperti di bawah janggut dan sebagainya. Itu yang dasarnya sudah memadai dah. Itu tepukan yang pertama, iaitu kita menyapu debu tanah ke wajah. Ingat tak semalam, di antara syaratnya adalah kita mesti paling minimum dan sebenarnya dengan 2 tepukan. Dia tak boleh dengan hanya 1 tepukan saja. Jadi tepukan tadi untuk apa? Untuk wajah. Baik, selesai kita menyapu wajah kita dengan debu tanah. Maka kita pergi kepada rukun seterusnya, iaitu untuk menyapu debu tanah ke tangan hingga ke siku. Jadi kita pun tepuk kali yang kedua, walaupun di tanah yang sama. Dia tanah tak mustakmal ni. Sebab apa? Sebab tanah ni tetap tanah, tak ada masalah. Yang mustakmal adalah apa yang ada kat tangan kita ni. Faham ya? Yang mustakmal adalah yang kat sini dia kalau kita tepuk pun berkali-kali pun dia tidak mustakmal. Baik. Kita tepukan yang kedua, kita tepuk dia. Kemudian kita pun hasilkan, maka kita bagikan tapak tangan kita kepada 2 bahagian. Iaitu kita bagikan antara jari-jari ni dan juga perut tapak tangan ni. 2 bahagian. Yang ni yang jari-jari, yang ini adalah perut tangan. Dan ini juga memainkan peranan nanti. Jadi ini semua termasuklah jari. So yang pertama kita akan gunakan yang ni dulu. Ini kita gunakan dulu. Yang ini jangan digunakan. Gunakan jari-jari ni dulu. Yang setengah ni. Yang perut jari-jari dulu. Sekali lagi, tepuk. Kemudian kita hasilkan. Kita gunakan yang tu macam mana? Kita letakkan tangan sebelah kanan kita seperti ini. Kita letakkan perut jari-jari. Jari-jari ya, jangan yang ni. Jangan semua yang tu. Di sini. Maknanya, ngam. Kita jalankan dia ke bawah sampai ke siku.
Kemudian barulah kita gunakan yang di sebelah belakang dengan kita pusingkan dia. Kemudian kita pun tolakkan dia ke hadapan dan sampailah ke ibu jari. Baik, sekali lagi kita nak gunakan bahagian ini ke bawah, kemudian pusingkan, kemudian ke atas, dah habis, selesai. Jangan disentuh tangan kiri, tapak tangan kiri ni yang telah digunakan tadi kepada telapak tangan sebelah kanan. Sebab apa? Sebab dianya akan menjadikan tangan atau debu di tapak tangan ini menjadi mustakmal. Sebab tu kita letakkan di belakang, belokkan, dah habis, belakang. Kemudian gunakan sebelah tangan kanan untuk pula buat di tangan yang kiri, selesai. Jadi simple. Maknanya kalau kita kata sebenarnya tayamum, sebab tu kenapa tayamum ni dia kata kena setiap satu fardu. Kalau jamak pun habis solat zuhur kemudian nak jamak dengan asar tadi pun boleh, kita kena tayamum sebab dia satu fardu saja. So sebenarnya dia bukanlah satu benda yang susah. Kita dah solat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan kita dah standby dah tanah ataupun memang kita kat tanah contohnya. Terus setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tepuk, dah tepuk, dah, Allahu Akbar, Masya Allah. Bukannya susah pun. Jadi itulah tayamum. Tayamum ini sangat simple. Sebab tu kalau ada orang kata, nanti kita akan bahaskan orang sakit, kena tayamum pula, apa susah lah. Kita gunalah kaedah orang yang kita kata yang sekarang ni fatwa ke, ataupun kita kata orang yang syihad sekarang ni, cukuplah kita sapu je ke atas tempat yang berbalut tu, dah sah dah. Memanglah ada perbahasan para ulama dan fatwa-fatwa ijtihad yang disebutkan, tapi daripada pendapat yang muktamad dan pendapat yang rajih daripada jumhur para ulama Syafi'iyah, maka setiap orang yang terhalang air sampai seperti di anggota wudu ataupun di anggota ketika mandi hadas besar, maka hendaklah digantikan dengan tayamum. Sebab tayamum itu bukan satu yang susah pun. Contoh sekali lagi untuk kita sampai habis clear, kerana dua anggota saja yang disapu. Jangan pula lepas tu pergi pula ni kepala, ni pula kaki pula. Jangan pula siapalah yang ajar ni kata, mana dapat ni? Habib Najimuddin yang ajar, habis sudah saya pula yang kena. Hanya dua anggota saja, iaitu wajah dan juga tangan hingga ke siku. Jadi dimulakan ketika mana kita sapu wajah kita, kita niat untuk membolehkan kita solat. Bertayamum membolehkan kita solat. Itu yang kita, kenapa kita sapu ni? Kerana kita tayamum untuk membolehkan kita ibadat atau solat. Kemudian setelah itu kita tepuk sekali lagi, saya ulang daripada awal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk, kemudian kita ratakan, terus kita letakkan di wajah, selesai. Kemudian tepuk kali yang kedua, kita ratakan, kemudian kita letakkan di hujung, kita pusingkan, kemudian kita letakkan di sini, kita letakkan, kemudian kita pun selakan. Habis cerita, selesai. Sah dah tayamum kita. Boleh insya-Allah. Mudah je, boleh je kalau kita nak praktik kat rumah. Kita kadang-kadang kalau praktik baru kita rasa puas. Kadang-kadang kita dengar, kita tak cuba-cuba, tapi apabila sampai kepada waktu kita nak kena buat tu, dah mula kita kelang kabut. Tu yang kadang-kadang tu jadi rasa macam berat dan susah. Baik, tuan-tuan penonton rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak beritahu tentang beberapa perkara yang penting. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan pendapat jumhur Syafi'iyah tentang permasalahan orang yang bertampal. Orang yang kita kata bertampal ni. Baik, macam mana maksudnya? Ada tiga keadaan yang wajib solat itu diulang semula. Tunggu ni ke apa? Kapal terbang. Tiga keadaan yang wajib solat diulang semula apabila sudah sembuh nanti. Maknanya waktu ketika dia sakit, sama sakit itu menyebabkan dia terhalang menggunakan air, dia tetap wajib solat dan dia tetap wajib berwuduk bagi yang dia mampu, ataupun mandi yang anggota yang mampu. Yang terhalang tu digantikan dengan tayamum, tapi dia tetap juga wajib solatnya diulang, qada. Sebelum itu saya nak tunjuk pula cara. Sebelum tu minta maaf, saya pun kadang-kadang tercepat sikit.
nak tunjuk cara bagaimana orang yang sakit. Orang yang sakit, kalau sekiranya dia berhadapan dengan keadaan itu. Contoh, saya bagi contoh. Orang yang dia bertampal di dahi, dia terbalut. Macam ni lah contoh dia balut ni. Mana dia tak boleh kena air ni. So, macam mana dia nak buat ni? Dia kena berwuduk. Maka, pertama sekali, dia kena berwuduk dulu. Macam mana berwuduk ni? Maksudnya, baik. Air. Ni ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh anggota yang terbuka ni. Yang ni yang tak boleh kena air. Basuh. Dah basuh wajah kita ni yang baki-baki yang masih ada. Baik, selesai. Ambil tuala kita lap. Kemudian kita kena tayamum. Pap. Tayamum. Pap. Dah. Untuk menggantikan bahagian yang tak boleh kena air ni. Kemudian sambung basuh tangan. Basuh tangan. Ambil air, sapulah kepala. Kalau ni tak dah balut ni, ada bahagian yang boleh kena air kat atas kepala ni. Kenakan air sikit. Kemudian basuh kaki kanan dan kiri. Dah selesai solat. Baik. Maknanya dia mesti bertayamum tak? Dia kena tayamum sebab menggantikan tempat yang memang sepatutnya dia kena basuh dengan air, tapi sebab terhalang dengan sebab balutan tadi. Satu. Itu situasi kalau balut di bahagian muka. Yang kedua, kalau dia balut di bahagian tangan. Contoh, dia kena balut di, atau luka ke atau balut lah. Maknanya tak boleh kena air, terhalang. Apa nak buat? Pertama, dia kena berwuduk. Okey. Kemudian dia lap, dia pun ambil ni lagi, dia pun tayamum. Dah. Kemudian baru dia kena basuh anggota yang masih baki, tak, yang boleh kena air, kena basuh. Basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kalau sebelah kiri pula tak boleh kena air, mungkin bahagian tak kena, basuh wajah, basuh tangan, lap balik, tayamum, basuh bahagian yang masih terbuka, kemudian sapu kepala, basuh kaki. Kalau sekiranya yang luka ataupun yang terbalut itu di kaki, maka dia berwuduk, muka dia basah, basuh tangan dia sampai siku, sapu kepala sampai kaki, break kejap kalau belah kanan lah. Kemudian lap, kemudian ambil tayamum, selesai, sambung basuh bahagian yang terbuka dan kiri. Faham? Yakni kerana mesti kena tertib. Jadi tak bolehlah lepas wuduk baru kita tayamum. Tak. Apabila sampai anggota yang terhalang air itu, gantikan dia terus dengan tayamum. Baru sambung anggota yang lain. Boleh faham agak-agaknya? Takut confuse ni? Boleh? Saya kata tadi, kalau contohnya tangan kiri, dia yang terhalang air, kena berwuduk macam biasa wajah, kemudian basuh tangan kanan, baru kita stop untuk ganti pula dengan tayamum pula. Muka dan tangan, kedua tangan. Kemudian baru sambung dengan membasuh baki-baki anggota tangan yang boleh lagi kena air. Kemudian sapulah kepala kita, kemudian basuhlah kaki kita. Itulah kaifiat yang kaul yang rajih di antaranya pendapat jumhur Syafi'iyah daripada kaifiat bagi orang yang mungkin terhalang airnya kena anggota dan kena anggota wuduknya, ataupun berbalut daripada anggota wuduknya. Baik, selesai yang tu. Sedikit mungkin, mudah-mudahan kalau tak faham boleh tanya. Cuma nak bagi tahu begini. Ialah 3 keadaan sekiranya tampalan itu anggota tayamum. Mana anggota tayamum, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, muka dan tangan. Kalau ada tampalan di muka, terpaksa tutup. Tak boleh kena air, dan debu pun tak boleh kena. Tapi kena juga wuduk bahagian terbuka, tayamum pun kena juga. Tapi tak boleh kena lah, dua-dua pun tak boleh kena. Muka atau tangan. Seperti orang yang simen, dia tak boleh kena air, dia tak boleh kena debu kat tempat kulit tu. Dia hanya boleh untuk berwuduk, kemudian ganti tayamum, tapi tetap tak boleh kena pada anggota yang dia kena wuduk atau tayamum itu. Maka dia wajib mengqadha'nya apabila dia sembuh nanti. Dia dah solat dah, dia dah wuduk, dia dah tayamum, dia solat, tapi nanti dia sembuh,
dia kena qada solat-solat yang masa dia terhalang air dan debu kena ke anggotanya. Boleh? Itu satu. Yang kedua, dia kena tampal, terhalang air itu daripada anggota dia, anggota wuduk lah. Tapi bukan pada anggota tayamum. Bukan anggota tayamum macam mana? Kata kepala ataupun kita kata kaki. Wajah dia boleh basuh, tangan dia boleh basuh, boleh kalau nak tayamum pun boleh. Tapi kaki dia tu yang tak boleh untuk dibasuh kerana disimin, mungkin kena tampal atau luka yang tak boleh kena air. Tapi tampal kaki tu lukanya sikit, contohnya sikit, kakinya sikit tu, tapi dia punya tampal punya besar, maknanya melebihi daripada tempat yang sepatutnya dia tampal. Maka dia berwuduk seperti biasa, kemudian sampai tempat tu dia kena ganti tayamum. Setelah itu dia selesaikan basuhan dia solat sah pada waktu itu, tapi dia wajib qada sebab tampalan itu melebihi had yang sepatutnya. Sepatutnya dia boleh tampal sikit je, tapi tampalnya besar, kena juga qada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tampalan itu bukan daripada anggota tayamum tapi pada anggota wuduk, dan bahagian anggota yang sebenarnya dia tak sakit, tapi tampalan itu okey, maknanya sekadar dikendaki dan tampal itu letakkan semasa dalam keadaan berhadas. Maknanya dia tampal, okey, maknanya tempat luka, tempat itu ke tu dia tampal, tapi sebelum dia tampal dia tidak berwuduk. Jadi ada beza dengan orang yang kalau sebelum dia tampal atau simen dia berwuduk lebih dahulu. Tapi kerana kita katakan tadi, kalau dia anggota wuduk, maka dia kena juga, anggota tayamum dia kena juga qada. Jadi itu tiga keadaan kalau dia wajib qada. Yang tidak wajib qada atau ulang semula ialah kalau tampalan itu bukan anggota tayamum tetapi dia anggota wuduk, dan dia tidak, tampalan itu ngam-ngam tempat yang sepatutnya ditampal, tapi sama ada dia sebelum dia sebelum dia tampal tu dia sama ada berwuduk ataupun berhadas, tetap dia tidak wajib lagi untuk qada atau ulang solat dia tu. Maknanya walaupun dia luka kat kaki, tampal ngam-ngam tempat luka tu, walaupun dia ditampal sebelum berwuduk, tetap juga tidak perlu ulang. Yang kes kat atas ni dianya bukan anggota tayamum tapi anggota wuduk, dan anggota yang baik tu di bawah tampal itu sekadar yang dikehendaki. Maknanya dia sakit ini tapi dia terpaksa tempat lain juga, tempat yang baik pun dia kena tampal juga, maka dia tetap juga wajib untuk qada. Maksudnya dia kemudian dia tidak berwuduk sebelum itu, maka dia wajib qada. Dia confuse sikit ni sekali lagi saya sebutkan. Kalau yang pertama, orang yang wajib qada adalah apabila kalau tempat tampalan itu adalah di anggota wuduk dan tayamum, muka dan wajah. Okey, selesai. Yang kedua adalah apabila tempat tampalan yang dia tampal itu melebihi had daripada sepatutnya di anggota wuduk itu. Maknanya dia kena wuduk tayamum tapi nanti dia kena ulang balik solat dia. Tapi kalau sekiranya dia terpaksa menampal ke tempat yang elok tu kerana nak tampung tempat yang luka tu, dia kena berwuduk dulu. Kemudian baru dipasang, maka dia barulah dia tak wajib qada. Tapi kalau dia tidak berwuduk dulu, dia wajib qada. Begitu. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu di antara permasalahan yang berkaitan dengan at-tayammum. Boleh tak agak-agak ada orang cakap, mungkin ada yang kata apa, macam susah je saya kata tadi. Sebenarnya tayamum ni tidaklah susah pun. Kita ni dalam ibadat, kita selalu rasa susah dan kita selalu sangat nak keringanan dan kemudahan. Sedangkan memang syariat Islam itu ada keringanan, ada kemudahan, disebut sebagai rukhsah, seperti orang musafir, seperti orang sakit dan sebagainya. Tapi bukanlah dengan sebab itu kita sentiasa nak bermudah-mudah
apabila permasalahan ibadat kita ambil mudah, tetapi dalam urusan duniawi kita bersungguh-sungguh. Kita akan buat yang kita panggil premium, dengan ambil yang terhebat, kerana kita nak mendapatkan hasil yang lumayan, yang hebat. Tapi kenapa dengan ibadah? Sedang ibadah ini adalah ibadah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha cantik, yang maha elok, yang hanya menerima yang cantik-cantik, yang baik-baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, kata Nabi. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang terbaik saja, kata Nabi SAW. Maka kita buatlah yang terbaik. Walaupun memang di sana ada banyak jalan keluar yang juga dibahaskan oleh para ulama. Seperti saya sebutkan tadi dulu semalam, Imam Al-Muzani, ini imam besar daripada mazhab Syafi'i, dan juga pendapat ini dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Dalam kitab Majmu' dia sebut tidak wajib i'adah, mengulang lagi solat yang telah dilakukan dengan tayammum secara mutlak. Maknanya walaupun tadi ni terhalang tempat anggota wuduk ke, atau tayammum ke, ataupun dia simin lebih ke, tetap tak wajib ulang, sebab kita dah wuduk, kita dah tayammum dah apabila kita melaksanakan solat itu. Sebab bagi dia, kaedah dia kata setiap solat yang wajib dilakukan dalam waktunya, walaupun ada kekurangan, tidak wajib diqadha. Ini pendapat mana boleh ada saja yang berpegang kepada pendapat ini. Cuma saya sebutkan tadi pendapat jumhur Syafi'iyah, pendapat kebanyakan para ulama Syafi'iyah, yang pastilah mereka memilih daripada pendapat itu dan juga daripada keputusan itu dengan ijtihad yang diperhalusi, dengan kajian yang sangat halus demi untuk kesempurnaan. Jadi itu yang sebenarnya kenapa adanya daripada khilaf dan perbezaan-perbezaan pendapat di dalam mazahib. Cuma kalau kita boleh untuk mengambil pendapat yang terbaik dan terkuat, maka pastilah sepatutnya kita memilih kaedah dan cara itu. Tetapi kalau sekiranya memang ada di sana masyakkah dan kesukaran, boleh saja sebenarnya untuk kita mengambil pendapat-pendapat yang lain. Baik. Alhamdulillah. Jadi sedikit sebanyak insya-Allah kalau kita tengok tadi adalah kita tengok cara-cara untuk kita bertayamum. Mudah-mudahan insya-Allah kita bolehlah sedikit sebanyak memahami daripada at-tayammum. Okey, baik, ada soalan? Selesai kita punya bahasan tu insya-Allah. Ada soalan insya-Allah. Jika perempuan yang datang bulan wajib mandi. Mandi wajib, tapi ada anggota yang berbalut, contohnya kaki. Bagaimana cara mandi itu dan cara berwudu? Baik. Kalau sekiranya seorang yang mana dianya berhadas besar, seperti seorang perempuan yang bersih daripada haid, maka wajib baginya mandi. Namanya mandi wajib, mandi yang diwajibkan. Jadi selesai itu dia kena mandi. Mandi ni syaratnya, rukunnya ada dua. Satunya niat, keduanya meratakan air ke seluruh badan. Dalam masalah ni, dia punya kaki ada balutan, bermakna air itu tak boleh mengenai kepada anggota kaki, bahagian kaki yang berbalut tu. Bermakna dia tak sempurna mandi wajib satu, dan nanti dia berwuduk pun dia tak sempurna wuduknya, sebab kaki yang disebut kaki tadi ni saya rasa saya faham adalah anggota wuduk lah, iaitu daripada ujung jari sampai buku lali tu, tak juga boleh kena air. Jadi ada dua, satu mandinya pun tak boleh sempurna, kena air. Yang kedua wuduknya pun tak boleh untuk sempurna, sebab ada bahagian anggota wuduk yang tak boleh untuk dibasuh dengan air. Jadi macam mana cara dia? Pertama, dia kena mandi. Maknanya seluruh anggota yang masih lagi boleh untuk dibasuh, kena basuh dan ratakan air ke seluruh badan, kecuali dari tempat yang tak boleh kena air tadi. Kemudian setelah itu hendaklah dia bertayamum, menggantikan untuk anggota yang tak boleh kena air ketika mandi wajib. Baik, selesai mandi wajib dia, mesti dengan diganti setelah meratakan air seluruh badan, bertayamum. Kemudian dia berwuduk. Kemudian dia berwuduk. Berwuduk pula, muka basuh apa sampai kaki, dia kena pula berhenti dan dia kena bertayamum. Kemudian dia sambunglah selesai. Bermakna dua kalilah dia bertayamum. Satunya adalah untuk mandi, satunya adalah untuk
berwudu. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua, badan saya diserang kutu kucing. Saya perlu pakai ubat. Bila disapu ubat itu tak boleh basuh hingga 24 jam. Jadi kalau saya bertayamum, saya perlu qada balik semulakan solat saya. Bismillah. Yang pertama sekali, kita doakan sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan yang bertanya ni Allah berikan kesembuhan, dan juga Allah berikan kepada dia kesihatan, insya-Allah, daripada penyakit itu. Dan mudah-mudahan ujian yang Allah berikan ini dia tabah, sabar, ridha, dan insya-Allah Allah berikan ganjaran, naikkan darjat, dan Allah ampunkan dosa, insya-Allah. Jadi ini ujian, ya. Yang kata-kata ada di antaranya yang berpenyakit kulit. Jadi antaranya dia kena ubat, dan ubat tu mesti disapu, dan apabila disapu tak boleh untuk dibasahi dengan air. Ini di antara sebab-sebab kenapa anggota tidak boleh untuk dibasuh dengan air. Jadi berapa 24 jam. Jadi kalau begitu bermakna dia tak boleh kena air. Jadi apa yang boleh buat? Dia kena bertayamum. Baik, dia kena bertayamum maknanya kalau memang seluruh badan dia tak boleh sama sekali guna air, maknanya dia hanya bertayamum tadi saja, iaitu muka dan juga tangan dia, selesai. Adakah dia kena qadha ketika mana nanti atau ulang iadah setelah dia sihat? Tak perlu lagi dah. Sebab dia memang terhalang secara total, secara mutlak pada waktu ketika mana dia terhalang untuk menggunakan air. Maka dia tak perlu lagi iadah ataupun mengulangi daripada solatnya. Naam. Baik, boleh jelaskan semula tak Habib, kalau pasang drip kat permukaan tapak tangan, tampalan tu boleh kena air sampai pada kulit, saya just basahkan bahagian tu tanpa buat tayamum, boleh ke Habib? Boleh. Kalau sekiranya tempat drip tu kita boleh untuk basahkan dia, maksudnya kita boleh basuh dia dan air tu sampai ke kulit kita, sah dah, tak perlu dah bertayamum. Sebab apa? Kerana yang perlu tayamum apabila air tak sampai ke kulit anggota wuduk, maka mestilah digantikan dengan tayamum. Tapi kalau dia memang boleh sampai, maka boleh, sudah memadai. Satu. Yang keduanya, kalau sangat sedikit, tampalan sikit, kita dah cuba dah, kena dah, tapi mungkinlah ada tak kena sikit, dimaafkan kalau sedikit. Tapi kalau banyak, maka digantikan dengan at-tayammum. Baik, sekiranya terkandas dalam kereta sepanjang perjalanan, tak boleh berhenti, wuduk dah batal, tak ada air, boleh ke tayamum untuk solat fardu? Okey, ini yang kita kena tengok situasi. Kita terperangkap dalam kereta contohnya, tapi betulkah kita tak boleh untuk berhenti? Satu, kalau kita boleh berhenti dan di tepi kita tu ada tanah-tanah, senang je maknanya, ataupun ada air, kemudahan air contohnya, maka kita pertama, kalau ada air kita kena wuduk. Tapi kalau tak ada, kita boleh tayamum. Maknanya kalau kita kata saya nak cari air ni, mungkin ada ni keliling ni, tapi kita kata ni jam kereta, tak boleh pergi depan, tak boleh undur belakang. Kalau kita jalan tinggalkan kereta, ataupun akan menjadi mudarat, sebab boleh membahayakan, kita pun tak tahu keadaan sekeliling, maka bolehlah kita terus ambil tanah, debu tanah itu untuk kita bertayamum. Sah solat kita, memadai dah. Kalau buku lali patah, Abdullah, kalau buku lali patah kena simen, kena tayamum kan, tapi dengan syarat wuduk dulu sebelum simen. Baik, kalau kita memang boleh untuk berwuduk sebelum simen, itu adalah yang terbaik. Di antara kemudahan yang ada dalam perbahasan tentang i'adatus solah adalah kalau seorang itu dia berwuduk sebelum dianya ditampal atau ditutup tempat anggota wuduk dia itu, kecuali anggota tayamum juga, maka tak perlulah dia mengulangi kepada solatnya. Yang penting dia telah berwuduk sebelum dia disimin kakinya. Tapi kalau dianya adalah anggota tayamum seperti tangan, tetap kena i'adah solat. Dia punya solat dia kena ulang juga. Itu beza dia. Ada mengatakan debu di dinding boleh digunakan untuk tayamum kalau darurat. Saya keliru. Boleh Habib jelaskan? Baik, saya sebutkan semalam kerana ianya adalah merupakan perkara yang telah pun diperjelaskan, khususnya daripada perbahasan tentang makna sa'id yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka disepakati maksud sa'id itu adalah debu tanah, bukan debu-debu yang selain tanah. Sebab tu kalau debu yang selain tanah seperti tepung, debu abuk kayu, kapur, itu memang tak sah untuk kita bertayamum walaupun nama dia debu.
Jadi apa debu mana yang boleh? Debu tanah. Jadi kalau debu di dinding, ianya bukanlah debu tanah, mungkin dianya adalah debu-debu daripada spider ke ataupun apa-apa yang lain, maka tak boleh untuk kita gunakan debu di dinding untuk digunakan bertayamum. Yang kita boleh adalah debu tanah. Itu yang disepakati akan maksud sa'id atau yang digunakan untuk bertayamum. Baik. Adakah doa lepas tayamum sama dengan doa lepas wuduk? Ya. Setelah tayamum, kita juga disunahkan untuk berdoa. Doanya juga sama seperti mana selepas wuduk, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syurga itu mempunyai 8 pintu. Siapa yang membaca doa ini setelah berwuduk ataupun yang menggantikan wuduk, iaitu tayamum, maka dia boleh untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu manapun. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Baik, saya terpaksa dimasukkan ke dalam wad. Ini soalan ya. Apabila saya ingin berwuduk, ada bahagian anggota wuduk dikenakan jarum dan dikekalkan di situ sepanjang dalam wad. Bagaimana untuk berwuduk tu, Habib? Jadi memang saya faham kalau yang kena drip tu kadang-kadang dia sama ada dia memang dah drip ataupun kalau dia tak drip pun dah cabut, tetap juga jarum tu ada kat situ. Kalau kita boleh pastikan air itu untuk kena kepada anggota yang mungkin dia kena ada plaster kecil kat situ. Kalau kita pastikan kita boleh untuk letakkan air dan air itu memang sampai ke kulit kita, tidak perlu lagi digantikan dengan at-tayammum. Apatah lagi kalau salutip itu kecil sahaja, maka dibolehkan untuk memadai dengan kita berwuduk seperti biasa dan dikenakan air di atas plaster itu dengan niat insya-Allah mudah-mudahan dia juga kena kepada kulit kita, tak perlu untuk bertayammum. Tapi kalau plasternya besar, maka hendaklah ketika berwuduk maka berhenti ketika sampai ke tempat itu untuk digantikan dengan at-tayammum. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik rahmati oleh Allah SWT, macam mana agak-agak kita faham tak dengan tayamum ni, dan bolehkah agaknya untuk kita praktikan dan kita laksanakan? Sebab seperti mana tadi, kalau kita tengok pertanyaan-pertanyaan tadi, bermakna memang di sana sini ada saja permasalahan yang berkaitan dengan at-tayammum. Baik itu kalau bermusafir, kadang-kadang berhadapan dengan situasi yang perlu ada kalanya kita bertayamum, seperti tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang menyebabkan kita tak dapat menggunakan air atau terhalang daripada menggunakan air dan juga berwuduk dengan sempurna. Yang keduanya adalah kerana sakit. Yang tu yang kita kata, sama ada sakit tak kena air kat kulit tu ataupun kerana tampalan-tampalan yang tertuang. Baik, yang ada satu soalan lagi. Sah ke ambil wuduk guna air botol mineral yang masih baru, yang walau kadar botol kecil? Tolong Ustaz bagi pencerahan cara berwuduknya biar tahu jangan keliru. Ada cuba tengok ada botol mineral kecil. Kita bagi contoh insya-Allah. Jawapannya daripada soalan itu boleh, kerana air mineral itu adalah air mutlak. Air mineral itu adalah air mutlak, maka sah untuk digunakan untuk berwuduk atau mengangkat hadas. Boleh, walaupun kadar airnya tu sedikit. Yang penting adalah bagaimana cara untuk kita berwuduk dengan menggunakannya, iaitu mestilah memenuhi syarat-syarat wuduk sempurna, rukun-rukunnya. Yang dibasuh, yang disapu. Jangan sampai yang anggota yang sepatutnya dibasuh kerana airnya sedikit, maka menjadi anggota yang disapu seperti muka, tangan, kaki, maka kecil lagi. Maka maka tidak sah. Yang penting mesti dianya adalah dibasuh dengan sempurna. Nanti kita nak contohkan ni, kalau ada botol, ada tak botol tu? Kita tengok untuk supaya kita kata mudah untuk kita faham untuk berwuduk dengan botol mineral. Baik, ni contohnya air mineral ni, banyak ni. Cukup tak untuk wuduk? Cukup. Yang penting adalah kita melaksanakan dengan betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Contoh, jadi apabila kita ni
sikit lah, kalau kita kata basuhlah tangan sikit-sikit dulu, supaya air itu tak habis. Supaya apa? Sebab ni anggota untuk kita gunakan untuk kita nak jadi kalau anggota airnya sedikit, kita kata kalau saya gunakan dengan perkara yang sunat seperti berkomor-komor, istinsyak, maknanya mungkin kita rasa tak cukup untuk kita nak membasuh anggota rukun tu, maka tinggalkanlah perkara yang sunat itu, kerana mendahulukan yang wajib. Seperti contoh dah selesai ni, kita pun terus untuk memulakan berwuduk, iaitu anggota yang pertama adalah wajah. Maka letakkan air itu, tuangkan di atas telapak tangan kita, biarkan dianya bertakung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun letakkan air wajah. Contohnya itu maknanya dia membasuh. Contoh kita rasa ada sikit lagi, mungkin kita boleh untuk gunakan lagi kali kedua. Memadai. Sudah memadai sikit untuk menyela. So kata dua je boleh? Boleh. Ada riwayat Nabi buat dua, ikut kesesuaian air. Tapi yang sunnah adalah ganjil satu atau tiga. Tapi kalau sekiranya satu tu rasa tak berapa ni, kita ulang yang kedua, asalkan air itu adalah mencukupi. Untuk tangan kita pun letakkan, kemudian kita alirkan dia dan kita ratakan. Selesai. Kalau kita katakan untuk tangan yang sebelah kiri juga begitu, maknanya kita letakkan di sini, tekan. Boleh. Kemudian kepala untuk sapu je, memadai. Kemudian kalau kita tengok air ada banyak, boleh telinga. Kemudian kaki. Kaki bermakna kita boleh tak ambil kursi Abdullah, kursi yang tu hitam, yang hitam. Ini boleh dah. Bismillah. Kang senangkan duduk ni kan, kalau tu berdiri susah sikit. Baik, jadi kaki kita basuh kaki kita. Bismillah. Selesai. Sebelah kiri. Bismillah. Selesai. Kena semuanya dibasuh dengan sempurna. Ada baki air lagi, bismillahirrahmanirrahim, boleh minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi maknanya boleh menggunakan air dengan air mineral dengan satu botol, ada masih berbaki lagi, tetapi dengan catatan kena betul kaifiat dan cara dan sempurna cara wuduknya, supaya jangan sampai kita tersalah. Kononnya kita nak sedikit tapi menyebabkan dia tidak dinamakan basuh tetapi menyapu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit praktikal contoh baik tayamum, dan ada juga tadi yang tanya tentang wuduk ni, cara dengan dengan botol mineral ni. Saya tambahlah sikit hari ni, kita punya faedah sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama. Terima kasih semua kerana perhatiannya. Minta maaf di awal-awal tadi ada gangguan-gangguan daripada live kita tadi ni, ataupun kita punya tayangan tadi, kerana maklumlah ada gangguan-gangguan yang disebutkan tadi. Jadi alhamdulillah dapat kita teruskan lagi. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Tolong beritahu, share kepada yang lain untuk sama-sama mendapatkan faedah dan manfaat. Dan insya-Allah besok bersama dengan saya lagi, insya-Allah. Ini best kita nak bicara tentang apa? Tentang Nabi kita Muhammad SAW. Besok kita nak cerita tentang Nabi SAW ketika dijaga oleh Abu Talib, dan apa yang Nabi ni kita lihat bagaimana Nabi bekerja, Nabi meringankan beban keluarga Abu Talib, Nabi menolong, membantu, Nabi menjalani kehidupan yang cukup istimewa. Ini semua insya-Allah kita bahaskan esok sama-sama pukul 3 petang, hari Jumaat Mubarak, yang insya-Allah sama-sama kita mendapatkan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Minta maaf kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan Allah memberkati semua kita, keluarga kita, anak-anak kita mendapat ilmu yang manfaat sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.